Ui, Papa Berry. Handsome macam hari ni. Dan ni kalau dia tu ke? Mana ada, agak-agak lah nak tambah lagi seorang. Tak ada, ni ada program dekat Dewan Yayasan Warisan Batu. Ada festival teh Anjuran PAS Kawasan Batu. Kita jadi MC. Tu yang menyemat semacam tu. Kenapa pagi-pagi ni ngacau? Tak ada. Nak minta Papa Berry ulas pasal kenyataan Rafizi. Peruntukan bagi darat dan bentuk pembangunan lah apa semua tu. Itu. Rafizi. Biasalah Rafizi tu kenyataannya pelik-pelik. Tu standard lah kan. Kalau kenyataan daripada Menteri-Menteri Kerajaan Perpaduan Madani tak pelik, itu yang pelik masalah je. Tapi tak apa, kita akan ulas. Tapi apa-apa pun, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Betul, Rafizi telah mengeluarkan satu kenyataan yang dia kata peruntukan untuk kawasan pembangkang akan diserahkan secara terus kepada rakyat dan diserahkan secara terus dalam bentuk pembangunan dan sebagainya. Dalam erti kata lain, kiranya ini adalah ayat yang halus Rafizi nak kata benda ini akan diserahkan kepada penyelaras parlimen masing-masing. Konsep dia sebenarnya hampir sama lah ketika zaman Barisan Nasional menjadi kerajaan dulu, yang Pakatan Harapan ataupun dahulunya Pakatan Rakyat duk marah sangat, iaitu peruntukan untuk Parlimen Pembangkang tidak diserahkan kepada wakil-wakil rakyat, iaitu ahli-ahli parlimen yang telah diundi oleh rakyat. Sebaliknya diserahkan kepada wakil kerajaan, JPP ke whatsoever ke. Kiranya dalam erti kata lain, ahli parlimen yang sah, yang telah dipilih oleh rakyat, tidak dapat memegang peruntukan itu. Sebaliknya peruntukan itu hanya berlega sesama anggota kerajaan sahaja. Bukan apa tuan-tuan sekalian, benda ini memang kita tahulah. Kita dah faham sangat yang Pakatan Harapan ini pastinya akan mengencingi janji mereka. Dan jikalau anda lupa ataupun anda buat-buat lupa, ketika berhadapan dengan PRU yang ke-15 pada bulan November dulu, Pakatan Harapan di dalam manifesto Kita Boleh, iaitu manifesto Pakatan Harapan menjelang PRU yang ke-15, telah menyatakan dengan jelas betapa Pakatan Harapan akan melaksanakan pemberian peruntukan yang sama adil kepada semua kawasan parlimen, tak kiralah parlimen itu parlimen kerajaan ataupun parlimen pembangkang. Sebab ketika mereka menjadi pembangkang, mereka lah yang selalu memperjuangkan betapa peruntukan untuk kawasan-kawasan parlimen ini kena adil. Tidak bolehlah kalau kawasan parlimen pembangkang itu peruntukan diserahkan kepada wakil kerajaan ataupun mana-mana pihak selain daripada ahli parlimen yang telah dipilih oleh rakyat. Manakala untuk tempat-tempat kerajaan, tak apa, bagi semua dekat ahli parlimen. Itu adalah ketidakadilan. Dan bila Pakatan Harapan jadi kerajaan ini, kita harapkan adalah berlaku perubahan seperti itu. Tetapi tuan-tuan sekalian, bila kita lihat mereka menjadi kerajaan, mereka buat benda yang sama, bahkan lebih teruk lagi kerana mereka memberikan alasan-alasan yang tunggang terbalik, semata-mata hendak menjustifikasikan tindakan mereka yang melakukan perkara lebih kurang sama je dengan benda yang mereka tentang satu ketika dahulu. Tapi yang kelakarnya tuan-tuan sekalian, apa pula alasan Rafizi? Alasan Rafizi ialah dia tak nak duit peruntukan itu digunakan oleh pembangkang untuk bayar TikTokers. Allahu Akbar. Lagi-lagi hujah yang pelik, hujah yang dangkal. Sebab Rafizi ini sejak PRU dulu, dia sentiasa mendakwa Perikatan Nasional bayar TikTokers, Perikatan Nasional bayar influencer dan sebagainya. Come on lah. Kalau betul lah Perikatan Nasional bayar influencer-influencer, contoh macam kami ini kan, macam saya ke, YB Viral ke apa-apa ke, tak adalah kami ini dok lancarkan tabung lawan Anwar. Tak adalah kami ini lancarkan jualan beg tote dan sebagainya untuk mengutip dana bagi membantu operasi kami. Kalau anda mahu mengetahui lebih lanjut tentang usaha kami ini, boleh tengok profil saya nanti insya-Allah. Tetapi itulah yang selalu dituduh Perikatan Nasional bayar TikTokers. Yang selalu dituduh Perikatan Nasional bayar influencers, bayar Facebooker dan sebagainya. Tetapi sampai kesudah, tidak pernah ada satu bukti pun yang menunjukkan PN membayar sesiapa pun untuk kempen bagi mereka dan sebagainya. Membayar cyber trooper ini. Tetapi, kalau Kerajaan Perpaduan Madani ini memang terbukti. Sebab tengok video ini, takkan lupa kot. Bila dana laskar nak turun ke bawah? Okey. Alright, okay. Sekarang ni nak cakap ni, ramai saitro ni yang buat kerja percuma. Yang kami yang saitro bawah ni bila nak turun dana tu?
Saya nak jawab sikit lah yang tadi tu. Jadi insyaAllah saudara, tadi Datuk Sam pun dah bagi hint-hint. Siapa yang boleh membantu secara sepenuh masa dan sebagainya, memang kita tak boleh cerita lah kat sini kan tuan-tuan. Tapi database tuan-tuan telah diambil. Selepas kita ambil database ini, kita akan khususkan tuan-tuan. Kita akan kenal pasti di mana kemampuan, di mana keupayaan tuan-tuan. Tuan-tuan setakat komen dekat Facebook saja ke? Ataupun tuan-tuan boleh buat konten. Tuan-tuan boleh buat video editing. Kalau kita dah ada kemampuan nanti, kan, kita pun dah duduk dalam kerajaan, sudah pasti ada tempat-tempat yang kita boleh channel. Kalau nak expect kita bayar semua orang, sudah pasti tak boleh. Nampak tak dekat situ tuan-tuan dan puan sekalian? Memang mereka ini memang menyalurkan pembayaran kepada troopers-troopers mereka. Tapi mereka tuduh kita yang buat benda itu. Allahu Akbar. Pelik-pelik lah mereka ni masalahnya. Jadi kita pun boleh tanya juga kepada Rafizi, kepada kerajaan. Adakah duit rakyat yang dipegang oleh kerajaan pada ketika ini digunakan untuk bayar TikTokers ataupun cyber trooper seperti mana yang ditunjukkan dalam video yang saya paparkan tadi. Itulah dia. Paku dulang, paku serpi. Mengata orang, korang tu yang lebih masalahnya. Lepas ni nak tuduh-tuduh orang lain pula. Apa cerita masalahnya? Sekarang ini saya nak bagikan satu pesanan lah kepada Rafizi. Tolong sampaikan kepada Rafizi ni. Tolong jangan mengeluarkan naratif-naratif ataupun alasan-alasan yang dangkal semata-mata hendak menjustifikasikan perkara yang sama yang anda tentang satu ketika dahulu, iaitu anda bagi peruntukan itu kepada wakil-wakil kerajaan dekat parlimen-parlimen pembangkang, konon-kononnya atas nama peruntukan terus, tak payah melalui wakil-wakil rakyat. Kalau macam tu, tak payah dah buat pilihan raya, tak payah dah nak pilih wakil rakyat, sebab wakil rakyat tugasnya adalah memegang dana untuk rakyat untuk menyampaikan peruntukan tersebut kepada rakyat. Kalaulah anda tidak boleh hormat konsep federalisme tersebut, tolong campak saja perkataan reformasi itu ke dalam jamban sebab anda langsung tidak menghormati semangat reformasi itu sendiri. Anda ibaratnya seperti lidah yang berbelit-belit, lidah bercabang seperti ular, cakap tak serupa bikin. Memalukan. Cakap dekat revisi macam tu. Dah lah, saya dah lambat nak pergi program ni. Nak cerita pasal dia orang kerja lagi sekarang, satu hafal kerja pun tak jadi. Assalamualaikum.